berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, Cikgu akan sambung video berkaitan dengan bab 10 bagi tajuk Sejarah Tingkatan 2, iaitu 10.4 keunikan masyarakat Bumiputera, Sarawak dan Sabah. Untuk pengenalan, penduduk Sarawak dan Sabah yang terdiri daripada berbilang kaum dan juga budaya telah menyebabkan penduduk Sarawak dan Sabah memiliki keunikan, iaitu dari segi tradisi dan juga warisan. Dalam 10.4 ini kita akan tengok 7 subtajuk. Yang pertama adalah masyarakat Bumiputera Sarawak, kedua masyarakat Bumiputera Sabah, yang ketiga kepentingan sungai, keempat dari segi kesenian, yang kelima adalah keunikan dari segi perayaan, keenam tarian, dan yang ketujuh adalah seni bena. Mari kita tengok tajuk yang pertama, iaitu masyarakat Bumiputera di Sarawak. Sarawak mempunyai keunikannya yang tersendiri dan ini dapat dilihat dari segi keperbagaian kaum yang terdapat di Sarawak. Keperbagaian ini adalah disebabkan oleh sejarah budaya yang berbeza bagi setiap kaum di Sarawak serta kelainan latar belakang. Antara masyarakat Bumiputera di Sarawak adalah yang pertama Iban, yang kedua Melayu, ketiga Bidayu diikuti oleh Melanau, orang Ulu, keenam Bisaya, yang ketujuh Bukitan, yang ke-8 Dusun, 9 Kedayan, 10 Kajang diikuti oleh kaum Kejaman, Lahanan, Lisum, Lugat, yang ke-15 adalah kaum Sebob, Sekapan, Sipeng, Tagal, Tanjong, dan yang terakhir adalah kaum Ukit. Mari kita tengok lebih mendalam bagi masyarakat Bumiputera di Sarawak. Bagi kaum Iban, mereka berasal dari Sungai Kapuas. Mereka mula berhijrah dan menetap di kawasan hulu Sungai Batang Lupar. Kaum yang kedua adalah kaum Melayu Sarawak, di mana kehadiran mereka bermula apabila muncul kerajaan awal di Sarawak pada abad ke-6. Kemudian mereka menetap di semua bahagian termasuklah di kawasan pedalaman seperti Belaga, Baram dan Sekerang. Kaum yang ketiga adalah kaum Bidayu. Mereka ini berasal dari Sungkung di Kalimantan. Kemudian mereka berhijrah ke selatan Sarawak. Kaum keempat adalah kaum orang Ulu, di mana mereka mendiami kawasan pedalaman Sarawak. Antaranya adalah Kayan dan Kenya. Mereka ini berasal dari Sungai Kayan dan berhijrah ke kawasan hulu Sungai Rajang, Balui, Baram, Hulu Kemenah. Selain daripada kaum Kayan dan Kenya, orang Ulu terdiri juga daripada kaum Kelabit, Penen dan juga Punan. Kaum yang seterusnya adalah kaum Melanau, di mana mereka mendiami kawasan tengah Sarawak. Tajuk yang kedua yang akan kita tengok adalah masyarakat Bumiputera di Sabah.
Keunikan dari aspek kepelbagaian kaum yang terdapat di Sabah adalah disebabkan oleh sejarah budaya yang berbeza, di mana mereka mempunyai tradisi mereka yang tersendiri. Antara masyarakat Bumiputera yang terdapat di Sabah adalah kaum Kadazan Dusun. Yang kedua adalah Murut, diikuti oleh Bajau atau Sama. Keempat, kaum Suluk. 5, orang Sungai. Yang keenam, Bablabak atau Molbok. Yang ketujuh, Binadan. Yang ke-8, Bisaya, diikuti oleh Bulungan, Idahan, Kadayan, Berunai. Yang ke-13 adalah Iranun, kaum Kokos, Lundaye, Lungus, Tagaas, dan yang terakhir adalah Tatana. Mari kita tengok lebih mendalam ciri-ciri yang dimiliki oleh masyarakat Bumiputera di Sabah. Yang pertama adalah kaum Kadazan Dusun, di mana mereka ini mendiami kawasan Penampang, Papar, Tuaran, Tambunan, dan Ranau. Nama dusun telah diberikan oleh orang Brunei yang bermaksud petani pedalaman. Yang kedua adalah Bajau atau Sama. Bagi kaum Bajau atau Sama, terdapat dua pendapat berkaitan dengan asal-usul kaum Bajau atau Sama, iaitu dari Sambaungan atau Zamboanga yang terletak di Filipina dan juga Johor. Mereka menetap di kawasan pantai, timur dan barat Sabah. Keunikan kaum Bajau atau Sama yang tinggal di kawasan pantai barat Sabah ini adalah budaya menunggang kuda. Kaum yang ketiga adalah kaum Suluk, di mana mereka ini berasal dari Kepulauan Sulu dan ramai menetap di kawasan pantai timur Sabah. Yang keempat adalah kaum Murut, di mana mereka ini tinggal di kawasan Tenom sehinggalah ke Kalabakan. Nama Murut diberikan oleh orang Brunei yang memberi maksud orang bukit atau orang dari pedalaman pergunungan terpencil. Yang terakhir adalah orang sungai, di mana mereka ini tinggal di Sungai Kinabatangan, Sungai Sugut, Sungai Paitan, dan Sungai Labuk. Kita akan tengok, tahukah anda, Tamu merupakan satu pasar terbuka yang telah diwarisi sejak dahulu. Di Tamu terdapat jualan pelbagai barangan, antaranya adalah barang basah, iaitu barang dapur seperti ikan, sayur. Yang kedua adalah buah-buahan, kraft tangan, dan seterusnya pakaian. Tamu menjadi tempat untuk pertemuan kaum-kaum yang terdapat di Sabah. Tajuk yang ketiga yang akan kita tengok adalah kepentingan sungai. Sungai memainkan peranan yang sangat penting kepada kehidupan manusia. Antara fungsi sungai adalah untuk kegunaan harian, yaitu membekalkan sumber air untuk kegunaan minum, mandi, basuh pakaian, dan juga pinggan mangkuk. Yang kedua adalah untuk pengangkutan, di mana sampan dan bot digunakan untuk membawa penumpang dan juga barang untuk menyeberangi satu-satu sungai itu. Kepentingan yang ketiga adalah sebagai pertempatan, di mana terdapat pertempatan yang dibina di atas sungai yang juga dikenali sebagai kampung air. Yang keempat adalah sumber rezeki,
di mana sungai menjadi punca rezeki bagi penduduk sekitar sungai seperti untuk mendapatkan hasil laut seperti ikan. Kepentingan yang seterusnya adalah untuk perdagangan, di mana sungai menjadi kawasan untuk jual beli. Yang terakhir adalah kegiatan rekreasi seperti pesta regata dan acara perahu hiasan. Sebagai rumusan, sungai telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di Sarawak dan Sabah, iaitu sungai masih kekal dari segi fungsi dan juga kepentingannya, dan terdapat persamaan dengan pertempatan awal dan juga pengasasan kerajaan alam Melayu. Baik, cikgu rasa setakat ini sejak perkongsian video pada kali ini. Teruskan untuk memberikan sokongan kepada cikgu. Bye!